Jin Islam duduk di rumah. Jin Islam semayang dekat mana? Mihrab. Kalau tak percaya, tuan-tuan datang malam ni, tidur dekat sini. Ganggu dia, dia akan angkat, tuan-tuan. Tengok-tengok, tuan-tuan duduk dalam kolam tempat wudu ataupun duduk di luar. Dia duduk sini semayang. Jin Islam. Jin bukan Islam duduk di mana? Duduk dalam hutan. Sebab tu nak masuk hutan, tuan-tuan tak perlu kata macam ni, Datuk, anak cucu nak tumpang lalu, jangan kacau ya. Siapa kata macam tu syirik kepada Allah. Tak perlu nak masuk. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Baca ayat ni aja. Salamun ala Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman jin takut. Kita sebut salamun ala Sulaiman fil alamin. Masuklah. InsyaAllah jin tak akan kacau kita, syaitan ni. Kalau takut binatang sengat, tak payah tuan-tuan buat macam mana. Binatang tak tahu lagi, ular ke, lebah ke, apa saja kita baca salamun ala Nuhin fil alamin. Sebut Nabi Nuh. Nabi Nuh ni tuan-tuan, kapal dia semua binatang duduk dalam kapal. Kita bacalah salamun ala Nuhin fil alamin. Masuk. InsyaAllah binatang tak akan sengat kita. Jangan pula tuan-tuan lupa baca. Tiba-tiba jumpa ular tedung selang. Kita Allah ular tedung selang. Kita pun salamun ala Nuhin fil alamin. Ular betul. Ular tu kata bodoh punya manusia. Sebelum kita jumpa baca salamun ala Sulaiman, salamun ala Nuhin. InsyaAllah tuan-tuan selamat daripada dua ini, jin dan benda berbisa. Tak payah tuan-tuan duk amal. Datuk, saya ni anak cucu nak lalu, jangan kacau. Ada yang nak kencing. Nak kencing tuan-tuan dalam hutan. Tuan-tuan jaga, jangan kencing di dalam yang ada lubang. Sebab dalam lubang ni lah jin-jin bukan Islam ni duduk. Kalau boleh bagi salam, assalamualaikum, salamun ala Nuh, salamun ala Sulaiman fi alamin, dia akan lari tuan-tuan. Tapi kalau tak bagi salam, kita kencing tuan-tuan, dia keluar daripada lubang tu, dia jentik telur kita. Tu yang balik bengkak. Tuan-tuan, jangan buat benda yang tak elok. Nak pantun ke, nak buat apa, jangan. Bagi salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Kalau tak boleh baca ini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Mudah. Ataupun a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Mudah. Ataupun macam mana? Tuan-tuan baca 3 qul. 3 qul. 3 qul apa macam mana? Nak masuk tu bukan 3 qul tu. Qul. Bukan macam tu. 3 qul ni, qul huwallah, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Macam kita nak tidur tuan-tuan. Abang nak tidur, kakak nak tidur. Tak nak bagi jin kacau, baca 3 qul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, falaq 3 kali. Qul a'udzu rabbin nas 3 kali. Kemudian buat macam ni, isyarat. Tu. Kemudian lumur. Daripada sini naik atas. Kemudian turun. Jangan sentuh tapak tangan dengan tetek kita. Dari sini naik, kemudian turun. Macam tu. InsyaAllah tuan-tuan, jin tak akan ganggu ketika tidur. Kakak terailah, jin tak akan ganggu kecuali suami kakak. Suami kakak ganggu pun. Tapi boleh juga kalau tak mau bagi ganggu. Lepas 3 qul tu, tarik macam ni. Bagi keluar warna hijau punya. Lepas tu sapu. Suami lari, jin pun lari. InsyaAllah. Nampak nak lena mampu. Saya macam tu kan. Tuan-tuan, jin ni duduk di mana? Dalam hutan. Sebab tu kita ni tak kenal tuan-tuan. Kita lontar ni, rajman lisyayatin wa hisbi. Aku rejam syaitan dan kucu. Bila kita kenal tuan-tuan, kita tak bersahabat dengan jin dan syaitan ni lah. Bila kita kenal, alhamdulillah, kita balik umrah. 2 perkara ni. Pertama, syirik tak buat. Yang kedua, tak berkawan dengan syaitan. Bila tak berkawan tuan-tuan, itulah namanya haji mabrur. Laisa lahul jaza illal jannah. Tiada balasan syurga Allah. Tapi kalau balik tuan-tuan, tengok-tengok di sana semayang tak tinggal, balik-balik tuan-tuan, semayang masjid pun tak datang dah, bukan mabrur lah tu. Kalaulah balik umrah sana tak tinggal lah, puasa alhamdulillah, pakai aurat tutup elok, balik-balik yang perempuan dedah aurat, maksud dia bukan mabrur lah tu. Balik tuan-tuan kalau berubah, alhamdulillah. Pernah saya cerita dalam YouTube. Ada seorang pakcik ni saya panggil Pak Long. Dia ni tuan-tuan
seorang kontraktor hebat. Dalam YouTube ada, tuan-tuan tengok, saya ulang tak apa, benda baik. Pak Long ni jemput saya berceramah di Nilai. Semua kontraktor ni saya ceramah lah. Ada kontraktor lepas ceramah nak saman saya. Sebab apa tuan-tuan? Saya kata lah, esok di akhirat Allah sedia dua tempat. Pertama syurga, yang kedua neraka. Saya kata ahli syurga ni jumpa dengan Ridwan. Wahai Ridwan, kami lama dah syurga, boleh tak nak tengok neraka? Ahli neraka kata, ya Malik Zabaniah, kami dah lama dah dalam neraka, boleh tak tengok syurga? Malaikat ni bincang lah. Ni tak ada hadis, saya cerita dekat tu kontraktor binaan ni, seluruh Nilai, seluruh Negeri Sembilan. Malaikat kata, macam mana nak buat? Dia orang nak tengok syurga, nak tengok neraka. Malaikat kata, boleh. Kita suruh dia orang buat jambatan, sini separuh, sini separuh. Bagi masa 6 bulan. Bagilah kepala ahli neraka 6 bulan, ahli syurga 6 bulan. Kontraktor dengar lah. Tiba-tiba ahli neraka ni bagi 3 bulan dah siap dah. Siap, semua siap. Bubuh dengan cat, dengan bubuh satu Malaysia, semua cukup. Yang belah syurga ni 2 bulan tak siap, 1 bulan lagi tak buat apa, 3 bulan, 6 bulan pun tak siap. Sepatutnya ahli syurga tuan-tuan janji ditepati. Mana boleh tak tepati? Syurga kan ni, tiba-tiba tak siap. Malaikat heran, kenapa ahli syurga tak siap, ahli neraka siap? Malaikat cek balik, kenapa ahli syurga tak siap? Tengok-tengok tuan-tuan, kontraktor tak ada belah syurga. Tuan-tuan faham tak? Semua kontraktor duduk belah sana. Ada kontraktor kata, oh ustaz kata kami belah sana, saman ustaz. Saya tak payahlah saman. Kalau tak nak duduk belah sana, buat baik banyak-banyak lah. Betul ustaz, betul. Pak Long ni datang jumpa saya, ustaz bagi tazkirah, menyentuh hati kami. Ustaz, saya kata, jom pergi ceramah dekat premis saya pula. Saya ceramah premis dia. Habis ceramah dekat 1.5 jam. Saya kata, Pak Long ni ada 200 pekerja. Pak Long ada industri hebat. Pak Long pergi Mekah lagi. Ustaz, belum sampai seru. Saya kata, ni saya seru lah ni, belum sampai hidayah ustaz. Saya kata, tak nak pergi sudah, cakap banyak pula. 2 minggu tuan-tuan, saya nak tolak pergi umrah. Dia datang dengan motor Harley Davidson, dengan topi Jerman tu, dengan baju hebat. Sampai rumah saya, tengok saya, ustaz, Pak Long, ustaz, dah sampai seru. Saya kata, sampai seru macam mana? Ustaz, saya nak pergi umrah dengan ustaz. Tak boleh Pak Long, saya 2 minggu dah clear visa, dah semua clear dah. Tak boleh Pak Long. Ustaz, orang nak pergi tak nak bawa pula. Boleh Pak Long, saya pergi dulu, Pak Long pergi kemudian. Saya tunggu di Jeddah. Dia kata, tak apalah, saya pergilah. Dia pun siap pakai kain ihram daripada Malaysia, naik kapal terbang. Saya ambil di Jeddah, kami daripada Madinah ambil dia, terus masuk Mekah. Bila sampai di Mekah, saya bagi tazkirah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat dan keturunan, kecuali hati yang tak ada sombong. Saya kata, tuan-tuan, kita nak masuk Masjidil Haram, yang lelaki tolong ittiba'. Ittiba' ni apa? Buka belah kanan, tutup belah kiri. Pak Long ni datang jumpa saya, kontraktor ni. Ustaz, kalau tak buka boleh tak belah kanan? Saya kata, kenapa Pak Long? Dia buka. Dia buka, ya Allah, di lengan dia ada tatu skorpion, kala jengking, punya besar. Ustaz, jangan tanya, saya masa muda apa orang tak buat tu saya buat ustaz. Saya banyak dosa ustaz. Ustaz selalu bagi tazkirah, ada orang dengan dosa tak nampak Kaabah, ada orang hilang dalam Kaabah, dalam Masjidil Haram, ada orang tak boleh keluar. Saya takut ustaz, saya banyak dosa ustaz. Dia menangis. Saya kata, Pak Long, jangan susah hati. Kalau banyak dosa, kita doalah dekat Allah, Allah Maha Pengampun. Ustaz, saya takut ustaz. Jangan takut. Orang Melayu ni jahat-jahat ada tatu tak? Saya nak tanya abang, kita jahat-jahat kita ada tatu tak? Tak ada tuan-tuan. Sebab kalau tatu ni, maksud dia kita nak ambil wuduk, dah tak kena dah. Nak mandi wajib macam mana? Nak semayang macam mana? Dia ada tatu ni memang gangster, memang jahat. Dia buka. Bila dia buka, dia jalan. Dia jalan, orang pakat tengok, ni gangster mana ni? Tapi dia buat tak tahu. Dia jalan juga sampai dekat King Abdul Aziz pintu.
Saya tahu, okey jamaah, ikut saya. Langkah kaki kanan. Semua tak pernah pergi lagi, semua ikut. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dah habis. Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Inilah doa kita nak masuk masjid. Tuan-tuan masuk tadi baca doa tak? Kaki kanan, Allahumma ghfirli zunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampun dosaku, bukakan pintu rahmat untuk aku. Siapa yang masuk masjid tak baca doa, sila keluar. Keluar pakat balik habis tuan-tuan. Ni pun nampak nak balik tadi kan. Nak habis insya-Allah. 5 minit lagi. Jadi bila masuk, saya langkah kaki kanan, semua langkah. Tundukkan kepala, semua tunduk. Dia orang tak pernah pergi lagi, senang tuan-tuan. Orang yang pernah pergi susah, dia pandai-pandai. Dia sombong satu lagi. Dia rasa dia hebat. Tapi semua ni ikut. Masuk tunduk. Saya kata masuk, tawaduk dah dalam hati, kata astaghfirullahalazim, semua sebut. Sampai dekat rukun Yamani. Di rukun Yamani, King Abdul Aziz ni pintu paling dekat tuan-tuan. Kawasan lain memang jauh lah. Siapa yang datang daripada Mispalah, King Abdul Aziz, rakam wahid, nombor 1. Masuk Kaabah. Masuk rukun Yamani. Duduk, saya kata duduk. Semua duduk. Angkat kepala, tengok Kaabah, 20 pahala. Tuan-tuan, baju putih itu cantik, indah dan menawan apabila kita tengok benda putih. Tetapi putih mengerikan apabila kita tengok putihnya kain kafan. Hitam kita kata huduh, tak cantik, tak lawa, tak comel. Tetapi hitam itu menyentuh hati, mengalir air mata apabila kita tengok hitamnya kelambu Kaabah. Dia angkat kepala, Pak Long ni dia pejam, dia angkat, saya kata tengok Kaabah, 20 pahala. Angkat kepala. Dia pun takut nak angkat. Dia angkat, dia buka mata. Ustaz, nampak Ustaz? Bila nampak air mata mengalir lah tuan-tuan, dia menangis. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, dia menangis. Di Mekah seorang menangis, 40 orang menangis, semua menangis. Bila semua menangis, saya biarkan 20 minit dia orang menangis. Dah habis menangis, saya kata tuan-tuan, abang, pakcik bangun, tawaf. Pakcik ni bangun, semua tawaf. Bila tawaf, habis tawaf, saya bawa depan Multazam. Ini rukun Yamani, ini Hajarul Aswad, sini Multazam. Tuan-tuan, doa. Pak Long ni sebelah saya. Ustaz, nak doa apa Ustaz? Saya tak tahu Ustaz. Tak apa. Sagi Pak Long kita doa. Habis, jom kita pergi sa'i. Di Marwah saya tunggu. Bila dah siap semua ada, saya kata angkat tangan, keluarkan gunting, tarik rambut. Mereka tarik rambut, gunting letak dekat rambut. Saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Gunting. Mereka tarik rambut, gunting, menangis tuan-tuan. Semua menangis. Bila semua menangis, siapa cepat dia dapat. Saya tunggu depan Multazam. Pak Long ni dia datang seorang, dia paling awal. Dia duduk sebelah saya. Ustaz, nak buat apa Ustaz? Pak Long, doa. Ustaz, saya tak tahu nak doa Ustaz. Pak Long doa lah. Melayu pun tak tahu. Pak Long macam ni. Pak Long sebut dosa, saya amin. Tuan-tuan, dia tak malu dah, dia angkat tangan. Ya Allah, aku pernah rogol perempuan ini ya Allah. Dia sebut nama. Ampun dosaku ya Allah, saya amin. Aku pernah ya Allah bully orang ini, ampun dosaku, saya amin. Aku pernah buat ini, saya duduk dengar. Tu dia punya dosa. Dia orang utara kan. Ish. Apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar tuan-tuan. Memang jahat sungguh lah. Tu yang ada tatu tu. Pak Long, saya kata, banyaknya dosa. Pak Long, nampak tak Multazam orang sedang peluk? Nak peluk tak? Naklah Pak Long, tu yang naklah Ustaz, tu yang saya datang dengan Ustaz. Jom. Tapi Pak Long nak pergi, Pak Long sabar ya, ramai orang. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Di Mekah jaga tuan-tuan. Apa di dalam, itu di luar. Tuan-tuan jangan sembunyi. Saya pernah bawa jumpa seorang CEO depan Multazam menangis. Saya kata, tuan kenapa menangis? Ustaz, saya nak Ustaz nak datang umrah, saya buat kenuri. Bila buat kenuri, orang datang, anak buah saya datang bagi duit. Bila bagi duit, saya ambil duit, saya bagi balik. Saya tak sebut, tapi dalam hati saya, aku ada duit, tu yang aku pergi umrah. Kalau aku tak ada duit, aku pakai kad kredit. Dia sebut dalam hati ya, aku ada duit, kalau tak ada duit, kad kredit.
Orang bagi, ambil balik. Bagi balik. Dia pergi tuan-tuan nak buat umrah kedua. Dia pergi dekat Tanah Ain. Dia buang poshbag dah. Dia letak di atas. Dia tunduk-tunduk. Orang kebas poshbag dah. Dia tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Kad kredit hilang. Duit 10,000 rial hilang. Dia menangis. Saya tak, abang duduk di mana? Di Hotel Masa. Hotel Masa ni tuan-tuan, satu malam $8,000. $800. Satu malam 8 kali 3 2,400 ringgit. Satu malam. Memang kaya. Kalau tuan-tuan nak duduk Hotel Masa, package 6,000 dia bagi juga. Tapi katil duduk dekat bawah, dekat tangga ya tuan-tuan. Memang kaya. Dia bawa saya. Tengok-tengok ustaz yang bawa kenal. Ustaz bagi tazkirah sikit. Saya bagi tazkirah setengah jam. Tuan-tuan, sahabat kita ini hilang duit 10,000 rial. Hilang kad kredit. Kita kutip derma. Kutip lah. Kutip-kutip dapat 1,800 rial. Saya ambil duit tu. Abang nak. Dia pegang duit tu. Ustaz, dalam hati saya ustaz, kalau tak ada duit saya pakai kad kredit. Duit hilang, kad kredit hilang. Saya datang umrah ustaz, belanja dekat Mekah. Ihsan derma orang ustaz. Di Mekah jaga, apa di dalam itu di luar. Sama juga dekat masjid ni. Tuan-tuan balik, tuan-tuan kutuk saya, tuan-tuan jaga. Tuhan bayar cash tuan-tuan. Dia pun samalah, apa di dalam itu di luar. Sabar ya Pak Long. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Tapi tuan-tuan, Tuhan akan tunjuk tuan-tuan. Saya bawa depan multazam, penuh orang. Tengok-tengok Bangladesh semua. Saya nak cakap Urdu tak tahu. Cakap Melayu orang putih dia orang tak faham. Tengok-tengok ada Arab. Ya akhi. Arab tu tengok saya. Khalas. Dah habis. Arti ni bagi saya. Arab tu lagi peluk. Dia buat tak tahu. Pak Long tu. Orang ajar ustaz. Bagi saya ustaz. Bagi saya. Depan Kaabah pun nak tumbuk juga. Tadi saya kata sabar. Tuhan tunjuk tuan-tuan cash. Pak Long. Ingat tak saya kata apa tadi? Sabar. Astaghfirullah. Lupa ustaz. Lupa. Sabarlah Pak Long. InsyaAllah nanti dia keluar. Takkan dia nak lama. 20 minit. Ya akhi, khalas. Dah habis. Arti ni bagi saya. Arab tu keluar. Saya pegang Pak Long ni. Dia kecil aja saya tolak. Tolak. Pipi dia kena. Dada dia kena. Kaabah dia angkat tangan. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah. Dia menangis tuan-tuan. Dia menangis. Dia menangis. Tiba-tiba dia senyap. Dia tak tahu nak doa. Saya bisik kat telinga. Pak Long doa lah. Minta ampun dosa. Dia pun. Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah. Kemudian dia senyap pula. Tuan-tuan, Kaabah ni tuan-tuan, siapa tak pergi tak tahulah, siapa pergi tahu. Dia menangis tiba dia senyap. Pak Long doa, ampun dosa mak ayah kita. Ya Allah, ampun dosa mak ayahku, ya Allah. Kemudian senyap pula. Saya bisik, Pak Long, doa murah rezeki. Lupa ustaz. Ya Allah, murah rezekiku, ya Allah. Kemudian dia senyap pula. Saya bisik kat telinga, Pak Long, sudah ha? Bagi orang lain pula. Saya tarik dah. Duduk kat makam Ibrahim. Dia kesat air mata. Pak Long, apa rasa? Ustaz, saya umur 55 dah Ustaz. Saya tak pernah menangis Ustaz. Kenapa pipi saya, dada saya kena Kaabah? Air mata saya mengalir Ustaz. Nabi kata, ya beku menangislah. Fa illam tabku fatabaku. Orang yang paksa juga menunjukkan Tuhan ampun dosa dia. Pak Long tanda dia, Allah ampun dosa Pak Long lah Pak Long. Yang angkat tangan. Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah tuan-tuan. Dia balik, dia pusing 180 darjah. Pusing macam mana? Dulu tak pernah pergi masjid. Masjid sah pertama setiap waktu. Ini yang kata mabrur. Ini yang kata umrah mabrurah. Dia semahyang tak tinggal, pakai serban, pakai jubah. Saya jumpa nak baca khutbah, dia duduk sebelah saya. Pakai jubah, pakai serban. Pak Long, balik umrah apa rasa? Ustaz, hidayah milik Allah, dia kata. Hidayah macam mana? Dia buka baju dia. Dia selak. Rupanya tuan-tuan, dia doa di Mekah nak buang tatu. Dia balik tuan-tuan, dia pasang setrika, iron. Dia pasang dah panas tuan-tuan, dia ambil iron yang panas, dia letak. Bila dia letak, dia angkat. Dia angkat, kulitnya lekat dekat setrika tersebut. Habis ni, tatu tu tertanggal. Merah menyala ni, merah ni. Saya tengok Pak Long sanggup buat macam ni ke Pak Long? Dia sebut dua kalimah. Saya menangis depan mihrab masjid di Lubuk Meriam. Dia kata apa? Ustaz, lebih baik api setrika membakar kulit saya Ustaz, daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat Ustaz. Hidayah milik Allah.
bukan milik kita. Itulah namanya haji yang mabrur. Tuan-tuan, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kalaulah kita balik dalam keadaan macam tu, menunjukkan haji kita, umrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihannya orang yang balik daripada haji dan umrah. Kalau boleh pergilah tuan-tuan, sekali pun jadilah. No, jangan pergi tua-tua tuan-tuan, pergi muda-muda. Tak boleh pergi haji, pergi umrah dulu. Pergi tengok tuan-tuan, mustajab doa. Saya doa 10 perkara, 9 perkara makbul. Satu lagi belum. Tahu dah apa? Orang lelaki yang tu kan, saya doa, ya Allah, masukkan aku dalam syurga-Mu ya Allah. Belum lagi lah, sebab belum mati lagi. Tapi kalau mati harap-harap masuk syurga Allah. Jadi saya rasa setakat itu ceramah saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Hampir 1 jam lebih dah. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan saya, ambillah apa yang saya sampai ini. Dan tuan-tuan azamlah untuk pergi ke rumah Allah dan menziarahi akan Nabi SAW sebelum kita bertemu dengan Allah Rabbul Jalil yang sangat sayang kepada kita dan sangat rindu Nabi kepada kita untuk bertemu dengan umatnya. Setakat itu insyaAllah satu rangkap pantun pergi ke Dubai, beli muruku. Goodbye, I love you. Apa Jo ni cakap buka. Aduh, masalah ni. Kena bagi tahu ni. Nanti bos dia sampai. Okay, kita dah sampai Nanti kita sambung balik. Terbaik, beb.